Pak Mail, oh Pak Mail, kedudukan kamu sebagai Perdana Menteri nyawa-nyawa ikan di Putrajaya hari ini, Pak Mail. Pak Mail, oh Pak Mail, ya amat saya hormati, ya amat saya sayangi kerana Allah. Kedudukan kamu sebagai Perdana Menteri dah tak boleh diselamatkan di Putrajaya, Pak Mail. Pak Mail, oh Pak Mail, yang sedang menonton video panas ini dalam keadaan ketakutan. Pak Mail, Abang Muhyiddin dan Parti Bunga Raya tu sudah bersedia untuk tekan butang pecat kamu sebagai Perdana Menteri, Pak Mail. Pak Mail, sudah-sudahlah syok sendiri jadi Perdana Menteri itu. Kedudukan kamu tidak selamat sudah di Putrajaya. Untuk makluman Pak Mail, Perdana Menteri yang amat saya hormati, yang amat saya sanjungi di Putrajaya. Berdasarkan secret information, Abah Muhyiddin dan Parti Bunga Raya sangat-sangat marah dengan Pak Mail. Berdasarkan secret information, Parti Bunga Raya sedang bersiap siaga untuk tekan butang politik mereka, menggulingkan dan menumbangkan kerajaan Pak Mail dan kerajaan UMNO di Putrajaya. Pak Mail, suka ataupun tidak ada sesiapa lagi yang boleh selamatkan Pak Mail di Putrajaya. Kerana Pak Mail sendiri tak tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa musuh Pak Mail dalam game real politik ini. Semua penasihat-penasihat Pak Mail di Putrajaya tak boleh pakai. Kerana memberi nasihat politik percaturan kuasa yang salah. Sehingga saat ini kedudukan Pak Mail sebagai Perdana Menteri akan hancur sekelip mata di Putrajaya. Pak Mail hanya sebagai kambing hitam eksperimen politik percaturan kuasa Malaysia tahun 2022. Dan Pak Mail masih tak sedar perkara ini. Saya cukup kasihan melihat kedudukan Pak Mail yang boleh diibaratkan nyawanya tergantung di atas langit Putrajaya. Suka ataupun tidak, Abah Muhyiddin, Parti Bersatu Perikatan Nasional Parti PAS, semakin marah dengan UMNO BN hari ini. Kerana Pak Mail menyokong pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor dan menyokong pilihan raya Johor. Pak Mail telah mengumumkan secara terbuka, Pak Mail tidak ada masalah dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor dan pengumuman pilihan raya Johor baru-baru ini. Maka Abah Muhyiddin, Perikatan Nasional Bersatu dan PAS sangat marah dan sangat kecewa dengan Pak Mail. Hari ini Parti Bersatu memberi last warning kali ketiga kepada Pak Mail. Apa tandanya ini? Ini ugutan politik yang terang lagi bersuluh, Pak Mail. Ini adalah signal politik daripada Parti Bunga Raya itu untuk menumbangkan dan menggulingkan Pak Mail di Putrajaya sekelip mata. Sebelum Pak Mail malu dan sangat malu ditumbangkan dan digulingkan, saya sebagai kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia ini
ingin mencadangkan kepada Pak Mail, buat persidangan parlimen khas, umumkan peletakan jawatan anda, bubarkan parlimen dan bentang di hadapan Yang di-Pertuan Agong, kita buat PRU 15 segera. Tidak ada masalah buat PRU 15 serentak dengan pilihan raya Johor. Ia lebih baik untuk kesuburan pendemokrasian negara Malaysia. Ia boleh menjadi penyelesaian tuntas kepada masalah ketidakstabilan politik di Putrajaya. Apabila kedudukan Pak Mail yang baru masuk 4 bulan sudah diugut oleh semua parti politik, diugut oleh Parti Bunga Raya, Parti Bulan, Parti Keris, diugut oleh Parti Roket, Parti Mata Satu, Parti Oren, diugut oleh Parti Kapal Layar. Semua parti ugut Pak Mail untuk letak jawatan. Maka adalah lebih baik Pak Mail ukur baju di badan sendiri. Pak Mail sudah gagal untuk menjaga kestabilan pentadbiran kerajaan di Putrajaya, maka penyelesaiannya Pak Mail perlu berundur secara terhormat di hadapan Yang di-Pertuan Agong, di hadapan semua ahli-ahli parlimen. Pak Mail, kamu jadi Perdana Menteri bukan dipilih melalui sistem pilihan raya. Maka tidak menghairankan jika kamu boleh dipecat dan digulingkan pada bila-bila masa bagi tahun 2022. Percaturan real politik Malaysia semakin panas, semakin meletup, semakin tergempar, semakin huru-hara kerana kegagalan Pak Mail sebagai Perdana Menteri. Pak Mail terlalu baik, terlalu suci, terlalu sopan santun. Pak Mail macam malaikat, memang sangat baik di Putrajaya. Tak banyak cakap. Dan disebabkan itu Pak Mail senang dibuli, diugut dan digulingkan tak lama lagi oleh semua parti politik. Ada banyak rahsia-rahsia game real politik ini Pak Mail tak tahu. Dan disebabkan Pak Mail tidak ada pengalaman yang banyak dalam percaturan real politik dunia, tidak ada pengalaman yang banyak untuk menjadi Perdana Menteri di Putrajaya, maka Pak Mail terus menjadi mangsa kambing hitam politik. Menjadi Perdana Menteri yang paling singkat, yang paling pendek untuk menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Hari ini rakyat melihat Pak Mail sebagai Perdana Menteri yang paling teruk, yang paling buruk dalam sejarah politik Malaysia, Pak Mail. Bukan saya yang kata, rakyat yang kata. Bukan saya yang kata, parti-parti politik, kawan lawan musuh dalam selimut kamu yang kata. Saya hanya menyampaikan kebenaran di hadapan Pak Mail. Saya sokong Pak Mail, saya yang lantik Pak Mail sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Pak Mail boleh tanya dengan Yang di-Pertuan Agong, dengan Tun Dr. Mahathir, dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pak Mail boleh tanya dengan mana-mana kuasa-kuasa besar dalam negara ini. Saya yang sokong dan lantik Pak Mail sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Tapi sayang, 1000 kali sayang, peluang ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pak Mail untuk menjadi Perdana Menteri yang terbaik dalam sejarah politik Malaysia. Pak Mail tidak luluskan RM10,000 duit KWSP rakyat sampai sekarang. Rakyat jadi pengemis sehingga rakyat sangat benci dengan kerajaan Pak Mail. Sampai sekarang mangsa-mangsa banjir, rumah mereka masih rosak, tidak diperbaiki. Bantuan keuangan tidak cukup kepada mangsa banjir. Rekod buruk Pak Mail sebagai Perdana Menteri. Lambat dan gagal menyelamatkan nyawa dan mangsa-mangsa banjir tahun 2021 dan tahun 2022. Rekod buruk Pak Mail, harga barang semua mahal. Pak Mail hanya pandai cakap, jangan naikkan harga barang. Pak Mail hanya pandai janji-janji manis. Kita akan turunkan harga barang 1 Januari 2022. Sekarang dah masuk bulan 2 Pak Mail, harga barang masih sangat mahal. Minyak pun
Yang murah tu RM2.50 dah tak ada. Minyak semua, minyak masak macam disembunyikan. Petrol, diesel pun mahal. Gaji rakyat semakin rendah. Peluang pekerjaan tidak ada. Gaji rendah. Maka akhirnya Pak Mail baru masuk bulan keempat jadi Perdana Menteri di Putrajaya terus diugut oleh Abah Muhyiddin dan pemimpin-pemimpin Parti Bersatu, pemimpin-pemimpin Parti PAS dan Perikatan Nasional. Sebentar tadi viral dan heboh, last warning kali ketiga oleh Ketua Penerangan Parti Bersatu menyatakan bahawa sokongan ke atas kamu Pak Mail adalah bersyarat dan Parti Bersatu akan berkempen dalam pilihan raya Johor tentang sokongan politik secara bersyarat atas kerajaan Pak Mail dan kerajaan UMNO BN di Putrajaya. Parti Bersatu, Perikatan Nasional dan PAS sudah tiup semboyan perang besar untuk menumbangkan dan menggulingkan kerajaan UMNO BN di Putrajaya. Hari ini, Ketua Penerangan Parti Bersatu membocorkan satu rahsia politik yang cukup mengejutkan, yang cukup tergempar. Kata Ketua Penerangan Parti Bersatu itu, saya tak perlu sebut nama dia, kamu kenal Pak Mai. Dia kata, yang calonkan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia adalah Parti Bersatu. Bukan UMNO yang calonkan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. UMNO mahu lantik Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Tetapi Parti Bersatu tak setuju dengan nama Zahid Hamidi kerana mereka tak boleh jawab dengan rakyat. Kenapa Presiden UMNO yang ada 87 kes jenayah dalam mahkamah jadi Perdana Menteri ke-9? Maka Parti Bersatu, Perikatan Nasional dan PAS memilih kamu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Saya boleh sahkan perkara ini sangat-sangat benar. Nyawa politik Ismail Sabri di Putrajaya sebagai Perdana Menteri bergantung 100% dengan Abah Muhyiddin, Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Maka apabila Parti Bersatu dan Perikatan Nasional sangat-sangat marah dan kecewa dengan percaturan kuasa Ismail Sabri dan UMNO di Putrajaya, maka akhirnya dengan sangat berani secara terbuka Abah Muhyiddin Parti Bersatu, Ketua Penerangan Parti Bersatu, bagi ugutan politik terakhir kepada Pak Mail untuk menghentikan wayang politik, gimmick politik, perebutan kuasa dalam pilihan raya Johor. Maka, apa tanda semua ini Pak Cik Makcik Otoaro? Tanda dia, dalam tempoh 100 hari daripada sekarang, Pak Mail akan ditumbangkan dan digulingkan jika dia tidak mahu letak jawatan di Putrajaya. Tak kiralah Parti Bersatu kah, PAS kah bergabung nak gulingkan Pak Mail, dia punya amaran terakhir hari ini, Pak Mail sila letak jawatan dan berundur sebagai Perdana Menteri. Itulah mesej politik yang ditinggalkan oleh Parti Bersatu, PAS dan Perikatan Nasional. PAS sendiri, Datuk Seri Hadi Awang menyatakan bersama pimpinan ulama tertinggi PAS, kesabaran mereka ada hadnya. Apa maksudnya tu? Maksudnya Hadi Awang dan PAS juga sudah bersiap sedia untuk tekan butang hijau itu menggulingkan Pak Mail sebagai Perdana Menteri. Jadi Pak Mail, sebelum anda dipermalukan oleh Parti Bersatu, oleh PAS, oleh Perikatan Nasional, lebih baik Pak Mail tekan butang sendiri. Letak jawatan depan Agung, depan Tun M, depan Abah Muhyiddin, depan Hadi Awang, depan rakyat. Sebab akhirnya Pak Mail tetap tumbang juga. Pak Mail nak kasih lambat-lambat,
sebab terlalu sayangkan jawatan Perdana Menteri Pak Mail. Ini game real politik Pak Mail. Aku dah pernah bongkarkan rahsia percaturan kuasa ni, tapi Pak Mail tak percaya dengan saya. Pak Mail, rakyat tak pandai menipu Pak Mail. Budak-budak kecil macam saya ni tak pandai menipu. Betul kata-kata saya, masih mulut saya. Kamu adalah Perdana Menteri yang khidmatnya paling pendek dalam sejarah politik dunia. 4-5 bulan saja Pak Mail. Saya tahu perkara ini terlalu sakit dan sangat-sangat menyakitkan hati Pak Mail. Tetapi ini kebenaran real politik. Kamu hanyalah puppet politik. Kamu hanya dilantik untuk menjadi penyelamat kepada kestabilan politik negara yang tidak panjang ini. Maka Pak Mail, sebelum semua parti politik, semua pencatur-pencatur kuasa gulingkan kamu, adalah lebih baik kamu berundur secara terhormat. Apakah implikasi jika Abah Muhyiddin, Parti Bersatu, PAS, Perikatan Nasional tekan butang untuk pecat dan gulingkan Pak Mail esok lusa di Putrajaya? Saya jangkakan tempoh masa untuk tumbangkan Pak Mail ini sama ada sebelum kempen pilihan raya Johor diumumkan tarikhnya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, atau selepas keputusan pilihan raya Johor diumumkan oleh SPR. Ini tempoh masa expired jawatan Perdana Menteri Pak Mail. Jika UMNO BN menang besar pilihan raya Johor dengan kemenangan 2/3 majoriti kerusi DUN, saya menjangkakan dan meramalkan Abah Muhyiddin dan Parti Bersatu akan tekan butang bunga raya mereka, menumbangkan dan menggulingkan Pak Mail dan kerajaan UMNO di Putrajaya. Saya amat yakin dan percaya PAS akan tekan butang hijau mereka untuk tumbangkan Pak Mail dan kerajaan UMNO di Putrajaya jika UMNO BN itu menang besar pilihan raya Johor. Disitulah klimaks kemarahan Parti Bersatu, Perikatan Nasional dan PAS. Kenapa mereka sangat-sangat marah? Kerana kehebatan UMNO BN sudah kembali semula. UMNO BN sudah jumpa dia punya magic politik, pakcik-makcik otak Arab. UMNO BN sudah jumpa formula politik mereka untuk menang besar PRU15 dan pilihan raya Johor. Dia punya percaturan real politik on the right track. Ya, saya terus terang, memang tidak mustahil Bersatu, PAS, Perikatan Nasional menang pilihan raya Johor dan PRU15. Tetapi saya ingin katakan sebagai kingmaker dalam percaturan real politik ini, UMNO BN very very powerful. PRU14 lalu memang UMNO BN sangat lemah. Pilihan raya kecil sebelum ini pasca PRU14 UMNO BN memang tak popular dan tak laku. Tetapi hari ini orang Melayu, orang Bumiputra, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian memberi peluang kedua kepada UMNO BN untuk membentuk kerajaan yang stabil di Melaka baru-baru ini. Maka perang kuasa ini semakin dahsyat, semakin meletup. UMNO BN sudah bersedia. Kalau Abah Muhyiddin, Hadi Awang, Bersatu dan PAS tekan butang, UMNO BN akan ketawa besar. Sebab mereka tahu mereka confirm menang PRU15. Maka setelah runtuhnya kerajaan Pak Mail, akan terbinalah kerajaan UMNO BN yang paling berkuasa dalam sejarah politik Malaysia. Dan disitulah cabaran dan halangan terbesar untuk percaturan real politik Bersatu dan PAS. PAS ini sangat kuat dan confirm menang di Kelantan. Boleh menang di Terengganu, tetapi UMNO BN boleh merampas semula negeri Kedah.
Parti Bersatu dan Perikatan Nasional kuat dalam beberapa kawasan, dari Sabah sampai ke negeri Perlis. Akan tetapi, cabaran dan halangan terbesar untuk kemenangan bersatu PAS Perikatan Nasional termasuk parti-parti pembangkang lain adalah UMNO BN. Saya ingin terus terang sebagai kingmaker. Jika benar Abah Muhyiddin Hadi Awang, PAS dan Bersatu sudah bersedia untuk tekan buta menggulingkan Ismail Sabri dan kerajaan UMNO BN di Putrajaya, saya ingin memberi peringatan mesra. PRU 15 jika dibuat esok lusa oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Ismail Sabri, UMNO BN boleh menang besar di seluruh negara. PAS Bersatu Perikatan Nasional berpecah belah dengan PKR, DAP dan Amanah, termasuk parti yang lain. UMNO BN kekal bersatu. MCA, MIC dan UMNO tak berpecah belah. Maka momentum percaturan politik ini very simple. Politik adalah tentang kuasa. Jadi saya ingin ajar semua parti-parti politik. Tidak hairan jika UMNO BN itu membolot semua kuasa di Putrajaya dan negeri-negeri yang lain. UMNO BN bersedia untuk bolot kuasa di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, kubu kuat Pakatan Harapan. Tidak ada yang mustahil. Kubu kuat PAS di Kedah, di Terengganu, ini pun 50-50. Kubu kuat Bersatu Perikatan Nasional di Sabah, ini pun UMNO BN boleh dapat 50-50. Maka akhirnya ending perang kuasa ini, saya sebagai kingmaker ini menyatakan, jika Abah Muhyiddin Hadi Awang, Bersatu dan PAS tersilap tekan butang at the wrong timing, salah dia punya masa, UMNO BN akan menang 2/3 majority pada PRU 15 nanti. Apapun kepada Pak Mail, selamat maju jaya Pak Mail. Ya amat saya hormati, ya amat saya sayangi kerana Allah. Ini adalah masa yang terbaik untuk anda berundur dan letak jawatan di hadapan aku. Pak Mail, kebenaran sememangnya terlalu pahit. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Checkmate and game over, bosku. Terima kasih.